Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan tajuk pengajian kita berkenaan dengan tafsir maudhu'i itu bagi surah-surah Al-Quran. Dan kita sedang membincangkan berkenaan dengan suratul Baqarah. Alhamdulillah pada minggu lalu kita dah masuk pendahuluan suratul Baqarah. Dan kita dah lepas berkenaan dengan nama-nama suratul Baqarah. Nama-nama dia datang dari sini memang datang dari nas yang sahih. Gelaran dia ataupun nama dia yang tauqifiyah, bukan taufik, tauqif. Yang tauqifiyah ni adalah yang datang dari nas adalah Al-Baqarah. Nabi sendiri panggil dia sebagai suratul Baqarah dan para sahabat kenal dia sebagai suratul Baqarah. Baik, dan dalam tajuk kelebihan surah Al-Baqarah ni masih lagi disebutlah nama surah Al-Baqarah tu tetap surah Al-Baqarah juga. Macam Al-Fatihah dulu kita ada 7 nama yang datang daripada hadis Nabi. Yang Al-Baqarah ini satu nama saja. Baik, hari itu kita dah masuk berkenaan dengan kelebihan surah Al-Baqarah dan kita sedang bincangkan berkenaan dengan kelebihan surah Al-Baqarah secara bersendirian. Mana maksud dia ia sahaja tanpa digandingkan dengan surah lain. Mana kita kata hari itu kita dah baca pengarang buku kita ni menyatakan bahawa sesiapa yang bacanya pada zaman Nabi akan diseru dengan nama berkenaan nama surah ini, iaitu orang-orang yang menghafal suratul Baqarah dipanggil sebagai orang suratul Baqarah. Bahkan gelaran itu dianggap mulia di sisi para sahabat dan juga berterusan sehingga zaman selepas kewafatan Rasulullah SAW masih lagi dipakai gelaran berkenaan. Dan kemudian kita ambil juga nombor 2, dia sesiapa yang bacanya ia akan menemani orang berkenaan dalam kubur orang tersebut. Ini juga datang dalam hadis yang diriwayatkan disebut kat situ daripada Abu Darda. Dia menceritakan berkenaan dengan tajuk bahawa siapa yang membaca atau menghafal surah Al-Baqarah akan ditemani oleh surah tersebut. Bahkan seluruh Quran sebenarnya. Cuma Al-Baqarah kalau dia kata orang tu teruk perangai pun, dia Al-Baqarah akan bertahan 2 minggu bersama-sama dengan dia. Mana surah yang terakhir tinggalkan orang berkenaan adalah surah Al-Baqarah. Baik. Dan hari ini insya-Allah dan kita masuk dah sebut sikit rasanya berkenaan dengan syaitan lari daripada rumah jadi baca dalam surah Al-Baqarah. Maksud tak? Maksud kan? Okey. Baik. Jadi kita dah ambil 3 itu syaitan lari dari rumah dibaca dalam surah Al-Baqarah, dan kita kata inilah sepatutnya menjadi amalan seorang itu kalau sekiranya dia nak rumah dia elok dan keadaannya bagus dan sebagainya. Tak bergaduh laki bini sepatutnya actually dia baca surah Al-Baqarah dalam rumah dia, bukan surah Yasin. Jadi orang kita baca surah Yasin pasal adat ataupun amalan-amalan tarikat tertentu yang dijadikan sebagai amalan harian. Ataupun tadi ada akak seorang tu dia bagi buku kepada saya, Majmuk Syarif, Majmuk Kamil. Dia actually buku tu untuk amalan himpunan harian. Jadi dia bagi surah Yasin lah untuk amalan yang terbaik dia kata. Tapi macam kita kata nas hadis Nabi SAW memberitahu kita adalah Al-Baqarah yang terbaik untuk dibaca oleh seorang itu. Panjang tapi ia paling bagus diambil. Baik. Sambung lagi Berkata pengarang buku kita hafizahumullah, semoga Allah pelihara mereka, ia adalah kemuncak Al-Quran. Ia adalah kemuncak Al-Quran. Surah Baqarah ini adalah kemuncak Al-Quran. Daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, beliau berkata telah bersabda Rasulullah SAW, inna likulli syai'in sanama wa sanamul Qur'ani Al-Baqarah. Man qara'aha fi baitihi laylan lam yadkhuluhu syaitanun thalatha layalin. Man qara'aha fi baitihi laylan lam yadkhuluhu syaitanun thalatha layalin. Sesungguhnya untuk setiap benda ada kemuncak, dan kemuncak Al-Quran adalah Al-Baqarah. So siapa yang membacanya di dalam rumahnya pada waktu malam, nescaya tidak akan dimasuki itu rumah berkenaan oleh syaitan selama 3 malam. Mana sepanjang 3 malam. Mana kalau dia baca malam ni
sampai malam esok, malam lusa, malam sampai 3 malam akan jaga rumah dia. Dan ini yang kita sebut bahawa sebenarnya dalam Rasulullah SAW berikan kita tunjuk ajar menjaga rumah kita atau diri kita. Ia constant, dia tidak ada benda sekali buat tak payah buat dah. Maksud dia hari ni buat, besok buat lagi, lusa buat lagi. Bahkan bila kita sebut tentang perkara ni, tentang surah Baqarah sebagai bacaan, ada orang kata habis tu kalau 3 hari ustaz kena baca lagi ya? Ya, jawapan kena baca lagi. Dia tak ada baca-baca sekali, pindah rumah baca sekali kemudian tak baca dah. Ni doa masuk, ni surah masuk rumah. Nabi tak kata surah masuk rumah. Nabi kata syaitan tak masuk dalam rumah baca surah Al-Baqarah. Jadi kalau dia kata orang tu nak beramal supaya rumah dia terdinding, maka pendinding terbaik adalah Al-Baqarah. Bukannya panggil orang letak paku atau campak garam atau campak cuka atau campak air jampi. Faham kan? Okey, walaupun orang tu jamin 30 tahun takkan berubah selagi tak beralih paku berkenaan, maka rumah anda terpelihara. Walau dia janji macam sekalipun, walau orang cerita macam sekalipun jadi, maka sabda Nabi didahulukan. Apa yang masalah masyarakat kita sekarang ni, benda-benda yang kadang-kadang berlaku sekali tu kita ingat macam benda tu adalah satu hukum, satu benda yang mesti berlaku. Tak dibuat maka benda tu dikirakan macam apa, kita bertentangan dengan orang lain. Sedangkan benda tersebut kita lihat bertentangan dengan hadis Nabi, bukan bertentangan dengan orang sebenarnya. Kita macam mungkin ada cerita, kalau saya sebutnya ni, mungkin ada orang kata ustaz rumah saya dulu ada hantu, kemudian bila saya paku sebagai orang pasang pagar, lepas tu alhamdulillah tak ada hantu dah. Jadi problem dia sekarang ni disalah faham berkenaan dengan tajuk gangguan syaitan ini. Matlamat asal dia bukan masalah cekik kita. Dia pertama sekali syaitan ni yang dijanjikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran Karim, bila dia berdialog dengan Allah Ta'ala, janji dia adalah supaya menyesatkan kita, bukan takutkan kita. Kan, jadikan kita takut hilang harta, kan, kedekut dan sebagainya. Itu ada. Kadang-kadang orang tu pagar rumah perangai kedekut juga. Maksud syaitan ada lagi lah dengan dia. Faham tak? Ataupun dia pagar rumah, kemudian dalam rumah dia masih lagi ada majalah-majalah yang gambar tak senonoh dan sebagainya, ataupun ada dipasang dalam rumah apa cerita tak senonoh, menunjukkan syaitan masih lagi wujud. Pasal dia berjaya, pasal bukan dia bab gitu, tak ada dah. Yang ada apa mengajak orang berkenaan buat benda-benda yang maksiat. Mana menunjukkan dia masuk. Faham? Dia masuk. Lalai bila dengar solat kan, buat tak tahu je. Kita macam azan dah, biarlah, besoklah. Maksud dia syaitan tu ada bersama dia. So meaning that tu kita katakan kadang kemalasan kita beribadat dan sebagainya merujuk balik pada benda-benda ni. Pasal yang paling bahaya syaitan kepada kita ni bukan syaitan yang lompat-lompat ataupun yang terbang sekian. Yang paling bahaya kepada kita adalah syaitan yang menjadi korin kita. Pasal dia lah akan menemani kita, dan itulah syaitan yang diikat ketika bulan Ramadan. Pasal bulan Ramadan kan, orang jadi baik. Jadi baik bukan sebab magic. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan, bila Nabi janjikan dalam hadis berkenaan, Nabi kata apa? Idza kana awwalul lailatin min Ramadan, bila malam pertama bulan Ramadan, sufidat asyayatin, akan diikat syaitan-syaitan, wa matarjan dan pendahaga-pendahaga jin. Bila disebut dalam hadis berkenaan macam tu, yang paling nyata berlaku adalah bukannya tak ada hantu. Yang paling nyata berlaku adalah apa? Orang tak pergi masjid. Betul? Kan? Orang tak pergi masjid, tak pernah jejak kaki masjid. Bila bulan Ramadan tiba-tiba muka dia ada. Okey. Dia benda tu tadi bukannya satu benda, orang tu sendiri pun sebenarnya dia pun tak tahu kenapa dia datang. Kan biasanya dia tak nak datang, malas, banyak benda. Bola lah, apalah itulah, Doraemon dan sebagainya, petang maghrib kan. Kan, nak tahu cerita Doraemon. Kan cerita apa petang-petang? Boy. Kan cerita apa? Tak tahu, okey. Jadi petang-petang tu dia akan sibuk dengan benda berkenaan. Tapi bila mana Ramadan, automatik dalam diri dia macam sekian. Kemudian hantar televisyen pun tak pakai tudung. Betul? Kan? Kemudian rancangan semua jadi baik je. Sebenarnya patut baik tu sepanjang tahun, bukan Ramadan je. Kan, ni Ramadan, lepas tu lepas Ramadan hilang. Jadi hantu balik. Konsep dia sekarang ni, maksud dia yang paling bahaya. Dan itu yang Nabi kata akan ikat syaitan. Banyak orang cuba nak mentafsirkan apa pengertian ikat syaitan tadi. Kan, tapi dia kata, tapi ustaz, syaitan kena ikat, ada orang jahat lagi. Itu orang tu punya perangai. Syaitan yang korin dia tadi diikat. So kalau orang tu memang ahli neraka sungguh, dia akan buat kerja yang walaupun syaitan tak datang pun dia buat juga. Adapun orang yang punya kebaikan lagi, insya-Allah, dia bilang korin dia diikat, dia akan ringan buat ibadat, pergi masjid sekian dan sebagainya. Pelik kan? Satu keadaan yang pelik dalam suasana Ramadan yang takkan dilihat dalam bulan lain. Kalau di tanah Arab sampai dahsyatnya, macam kita kat Malaysia ni tengok keadaan jugalah. Kalau di tanah Arab keadaan dia kalau sekiranya masuk je kan, katakan hari Ramadan kan, subuh besok pagi macam Jumaat. Perempuan tak adalah, lelaki penuh macam Jumaat penuh. Sampai kena jalan kat atas jalan raya. Ni surau bukan surau apa, masjid negeri.
masjid negeri ke orang ramai kan? Tak. Di masjid-masjid, di semua tempat, di semua perumahan mana kita tinggal, ada masjid situ, memang orang penuh. Ada orang tunggu baca Quran. Kalau biasa tak ada, sibuk ada je hal nak main internet dan sebagainya. Tapi bila Ramadan, duduk diam kan, duduk dalam masjid, ulang Quran dan sebagainya. So benda-benda tadi adalah tanda utama yang kata syaitan kena ikat. Lepas Ramadan tu perasan tak? Kita tak kisah dah nampak benda kan. Bahkan Ramadan tadi jaga mata dan sebagainya, nak marah tahan. Dan itu cara Allah Ta'ala bantu kita untuk ibadat. So dan itu yang kita kata syaitan paling dahsyat. Yang syaitan lain yang lompat ni dengan cerita setahun sekali kan. Kadang-kadang 3-4 tahun sekali. Kat sana ada. Kadang-kadang dengar. Tapi perangai tak senonoh ni setiap hari kita dengar. Faham tak? Jadi konsep berkenaan dengan apa? Memagar rumah dengan cara selain daripada Al-Quran Karim adalah salah. Dan bahkan cara sistem yang diorang letakkan macam campak air dan sebagainya, atau cuka kononnya nanti makhluk halus ni sakit badan, limau ke, dia baling kena limau kena. Ini benda-benda tadi tak ada clarification daripada Quran dan sunnah Nabi SAW. Bahkan makhluk-makhluk tadi ada sebab apa? Sebab orang dalam rumah tadi perangai dia macam syaitan. Minta maaf cakap, dia bukan cakap jugalah. Maksudnya memang itu keadaan yang berlaku. So konsep dalam Islam ni, bila Nabi berikan limit, mana 3 hari saja untuk Al-Baqarah tu punya kesan, maka anda sepatutnya terima. Maksudnya lepas 3 hari baca lagi supaya dia menjadi amalan harian. Tak berhenti kita baca Al-Quran. Maksudnya dalam Islam ni tak ada amalan yang kita buat one shot dan berhenti. Contoh macam pergi haji pergi haji, kalau 3 kali datang nas yang mengatakan bahawa 3 kali haji diharamkan ke atasnya api neraka. Bukan maksudnya anda lepas pergi 3 hari tak usah ibadat dah. Pasal bahkan dalam Islam ni macam saya terangkan itu, hanya ahli badar saja yang Nabi pernah lafazkan. Yang pernah lafazkan bila tengok ahli badar ni yang berapa 300 lebih orang tu, 300 lebih orang tu, Nabi kata pada para sahabat, Nabi kata bila kisah Umar, kisah Hatib bin Abi Balta'ah, sekiranya surah Mumtahanah ayat pertama tu, tentang kisah dia. Dia kirim surat kepada orang Mekah memberitahu berkenaan dengan serangan akan dibuat, kerana dia nak supaya orang Mekah jaga keluarga di sana. Dia bukan orang Mekah asal. Tapi dan dia penulis wahyu dan dia ahli badar. Jadi bila benda tu berlaku daripada Hatib bin Abi Balta'ah, maka Nabi SAW tanya dengan dia, apa ini? Kan? Kemudian Umar dah tarik pedang dah, nak pancung kepala dia. Umar kata, bila Umar tarik pedang, Nabi kata dengan dia, wahai Umar, mana kau tahu barangkali Allah Ta'ala telah menjenguk kepada ahli badar. Dan Allah Ta'ala kata kepada ahli badar, buatlah apa kamu nak, aku dah ampunkan dosa kamu. Ahli badar saja yang datang. Kita ni pergi haji 10 kali pun, still lepas tu turun airport ke, tak start daripada ni, daripada kat Mekah lagi, malaikat salin lagi tau. Dan kita macam, dah 3 kali haji, 10 kali haji, Alhamdulillah, malaikat tak salin dah amal anda. Mana ada, kan? Tak ada. Kita bangun Ramadan kan, qiyam Ramadan dan sebagainya, diampunkan dosa kita. Nabi janjikan hadis yang sahih, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, barang siapa bangun Ramadan kerana beriman dan berharap pahala Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi, diampunkan segala apa daripada dosa-dosa dia. Still lepas tu masih lagi malaikat apa? Salin. Itu kena kefahaman kita dalam Islam. Sebab Nabi SAW apa ayat Al-Quran yang nyatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepada kamu keyakinan. Maksudnya datang kepada kamu kematian. Yakin itu adalah mati, bukannya yakin tu maksud dia yakin belief. Ni bila orang salah faham, dia kata dia nak beribadat kepada Allah Ta'ala sampai satu tahap, lepas tu sedangkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan kepada para sahabat, bila mana salah seorang wanita, dia ni pergi ibadat malam, kemudian diikat rambut dia, kepala dia, rambut dia buat tocak, ikat ke dinding, ke tiang. Kemudian bila tiap kali tersengguk, dia bangun solat. Kemudian dia berzikir, kemudian dia tersengguk, dia bangun solat. So dia buat macam tu. Bila berita berkenaan sampai Rasulullah SAW, nama dia Bintu Nawiyat. Jadi Nabi SAW dengar cerita dia. Nabi kata, khudhu minal a'mal ma tutikun, ambillah daripada amal apa yang kamu mampu. Ambil daripada amal-amal. Amal banyak apa yang dibuka tapi ambillah mana yang kamu mampu. Khudhu minal amal ma tutikun, fa inna Allah, kerana Allah Ta'ala la yamallu hatta tamallu, kerana Allah Ta'ala tidak akan jemu sehingga kamu sekini jemu. Maksudnya tidak ada dalam istilah bahawa kita beribadat banyak sekali Allah Ta'ala kata ibadat dah. Mana every time kita, macam kita kalau anak kita kan rajin buat kerja, kita kata okey rehat. Betul tak? Kalau dia tolong ini tolong itu, kita nampak dia letih, kesian, dia berhenti. Okey, mana dia kita tengok amal dia banyak, perbuatan dia menolong kita banyak, kita stop. Kita suruh stop pasal kita kesian tengok dia. Okey. Tapi Nabi kata pada Allah Ta'ala tak macam tu. Tak ada orang tu ibadat banyak-banyak kan. Betul Allah Ta'ala kata okey, cukup. Cukup. Tak ada. Bahkan Allah Ta'ala kata kam. Lagi.
Dan Nabi kata kerana Allah Ta'ala tidak akan jemu sehingga kamu sendiri yang jemu. Dan Nabi kata wa in ahabal amal indallah, sesungguhnya amalan paling suka isi Allah Ta'ala adwamuha, yang paling berterusan, wa in qalla, sekalipun sedikit. Macam tadi Al-Baqarah tadi, tak boleh baca semua kan, untuk jaga rumah kita. Baca semuka-semuka lah kan. Kalau kau semuka pun boleh kan, semuka hari ni, kita semuka esok. So actually constant, benda tu constant dalam kalau dalam tempat rumah kita. Bila-bila kita pergi bilik ni, sekejap bilik tu, sekejap saya sekian rumah besar kan, buatlah. Jadi kita kata benda-benda ni sepatutnya ada berlaku sebagai amalan harian. Bahkan sepatutnya Quran itu seluruhnya menjadi amalan harian kita. Cuma kadang-kadang apa, yelah, tak tahu macam-macam kan, bila orang ada bagi shortcut kan, tak payah buat. Awak buat benda ni, tak payah ada minta. Kita pun, okey lah. Jadi kes yang pagar rumah tu, ya. Ustaz yang baca, apa yang guna CD tu, ulang-ulang. Itu pemalas panggil. Kan semua nak outsource. Ya, maksud dia saya dengar. Memang betul apa pendapat dia datang daripada Syekh bin Baz ulama Saudi Arabia meninggal lah. Dia antara menyatakan tak apa, mengapa? Kerana pembacaan tu berlaku. Tapi yang masalah sekarang ni, kalau pembacaan tu berlaku, kita tak larat baca, kita dengar tak apa. Tapi ini bacaan tu berlaku, kita duk tengok TV dan sebagainya. Tak kenalah. Jadi dari situ yang kata-kata bila Quran dibacakan, kamu kena dengar. Kan? Wa idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Bila dibaca kepada kamu Al-Quran, maka dengar padanya, juga diam. Ni kita Quran baca, kita sembang, mana boleh. Jadi problem dia boleh pasang, baik kita baca. Kan? Kalau kita pasang kaset tadi, CD kita ikut. Dah pakai elok, lelaki kita akan hafal. Bagus. Tapi masalahnya normally orang akan pasang, dia outsource. Dia pasang benda tu, dia tidur. Tak boleh lah. Mana benda tu sepatutnya dia baca, dia dengar dan juga dilihat pengertian yang datang dalam ayat berkenaan. Macam tadabbur pasal kita kata Quran itu bukan untuk setakat dibacakan saja, bahkan untuk diamalkan. Dan untuk mengamalkan dia, kenalah kita apa? Faham, tahu pengertian dia, bukan kita ni. Jadi secara asasnya kita kata memang pendapat kata baca pasang CD tu berlaku. Tapi masalahnya benda tu lebih baik kita buat daripada pasang CD dan kita lalai. Contoh hantar doa-doa yang kita bacakan, kalau dia tak faham maksud lagi masalah. Kerana dalam hadis Nabi SAW, doa dia tak diterima daripada hati yang lalai. Dan hati yang lalai ni hati yang tak tahu apa dia doa lah. Contohnya antara yang lain, bukan yang kita kata dengan doa tu kita ingat benda lain. Doa tu kita tahu benda, duk sebut je kan, tak boleh. Dan Islam kita kata kena tahu apa kita lafazkan. Kerana itu adalah pengharapan kita kepada Allah Ta'ala, iaitu kita Allah Ta'ala ambil kira sebenarnya. Faham Baik. Jelas okey, baik. Jadi bab berkenaan pagar rumah, jangan panggil orang baca apa cacat paku ke ban garam, baca sendiri. Baca Al-Baqarah tadi untuk menjaga rumah anda sendiri, Baik. Seterusnya, para malaikat turun kerana pembacaannya. Para malaikat turun kerana pembacaan Al-Baqarah. Dibaca Al-Baqarah, malaikat akan turun. Dan ini actually sebenarnya yang timbul kerana para ulama nyatakan apa, bila baca Al-Baqarah dibaca dalam satu rumah tadi, ada yang kaitkan tajuk ni lah, mana malaikat turun mendengar bacaan Al-Baqarah tadi, lalu syaitan tak boleh masuk lah, kerana malaikat datang hadir, banyak malaikat, maka syaitan akan lari. Okey, tapi yang ni, yang kisah yang sahabat Nabi ni, dia bukan setakat macam tu secara pemahaman. Literally malaikat turun. Daripada Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair, salah seorang sahabat Nabi SAW, beliau berkata, sedang mana beliau membaca pada waktu malam surah Al-Baqarah, dia cerita dia macam ni, dia pergi ke kebun dia bawa kuda dia bawa anak dia. Kemudian diikat kuda dia, letak anak dia tidur lah. Kemudian dia baca dalam kebun dia solat, baca solat malam sambil baca surah Al-Baqarah. Okey. Lalu kuda beliau terikat si beliau. Tiba-tiba kuda tu melompat. Tiap kali dia baca Al-Quran, kuda tu lompat. Okey, kemudian beliau pun diam. Kuda tu diam. Bila dia baca, kuda tu lompat. Dia diam, kuda tu diam. Kita kalau gitu, kuda tu tak keruan tu mesti ada hantu tu, tak. Okey. Ini dalam kisah sahabat Nabi ni, kuda tu melompat lah kelang kabut Jadi dia berhenti baca. Okey. Kemudian beliau baca lagi, letak kuda tu melompat, lalu beliau pun diam. Lalu ia menjadi tenang. Kemudian beliau baca lagi, lalu ia melompat, lalu beliau pun diam. Lalu ia tenang. Mana berkali-kali dia baca, kuda tu lompat, bukan tak karuan, lepas tu dia pun berhenti. Lepas tu dia baca lagi, kuda berterusan macam tu. Dia diam, kuda tu diam. Dia baca, kuda tu lompat. Maka beliau pun beralih pada anaknya Yahya. Dia bimbang anak dia kena pijak. Pasal takut kuda tu lompat kan, terlepas ke, pijak anak dia. So jadi dia berhenti. Last sekali dia terus berhenti solat, dia tengok anak dia. Dan beliau berada hampir dengan anaknya, dengannya. Okey. Beliau bimbang ia akan mijaknya, kuda tak akan pijak anak dia. Ya.
Okey. Lah. Ya. Okey, maknanya kedua tu anak dia. Okey. Beliau bimbang dia akan pinjaknya, kuda tersebut akan pinjak anak dia. Lalu apabila beliau mengambilnya, bila dia pegang anak dia, beliau mengangkat kepala beliau ke kepala langit, maka tiba-tiba dia seperti bayangan, ada macam shade dan dalamnya seperti ada lampu-lampu, kata, sedang menaik ke langit sehingga tidak kelihatan naik. Mana tadi tengah turun, mana dia berhenti, dia tengok anak dia, pandang benda tu sedang menaik ke atas sehingga hilang, tak kelihatan. Maka bila keesokan paginya, beliau menceritakan kepada Rasulullah SAW mengenai perkara itu. Lalu baginda bersabda, "Wa tadri ma dzaka?" Kau tahu ke apa benda itu? Kau tahu tak apa benda tu? Qala, beliau berkata, "La ya Rasulullah," tidak wahai Rasulullah. Tidak wahai Rasulullah. Qala, bersabda Rasulullah SAW, "Tilkal malaikatu," itulah para malaikat. Darat, mendekat, menghampir li sautika, kerana suara engkau. Walau qara'ta la asbahat yanzurun nasu ilaiha la tatawara minhum. Kalau ada kata apa kalau kau terus, kalau qara'ta kan kau teruskan membaca, la asbahat, saya akan jadi, malaikat itu akan jadi, yanzurun nasu ilaiha, orang ramai akan pandang pada dia, la tatawara minhum, dan tak terlindung daripada mereka. Maksudnya malaikat turun, besok pagi literally orang akan nampak atas kebun dia, menampak malaikat turun, okey. Dan juga daripada hadis, daripada lafaz yang lain, dia kata, ya Rasulullah, bainama aqra'ul lailata surat al-Baqarah. Dia kata, Rasulullah, sedang mana aku baca pada malam surat al-Baqarah, idza sami'tu wajabatan min khalfi, aku dengar apa? Derapan, bunyi derap kuda belakangku. Fazanantu anna farsi intalaqa, lalu aku menyangka bahawa kudaku telah terlepas, telah lari. Lalu dia kata apa? Dia kata faqala Rasulullah, lalu bersabda Rasulullah SAW, "Iqra' ya Aba Ubaid," teruskanlah baca wahai Aba Ubaid, teruskanlah baca wahai Aba Ubaid. Dia kata lalu fa'alfattu fa idza huwa mislu misbah mudla bainas sama wal ard. Lalu tiba-tiba aku dapati seperti ada lampu turun, dia tergantung di antara langit dan juga bumi. Fama stata'tu an amdi, dia kata aku tak mampu nak terus baca. Nabi pula kata dengan dia, terus baca. Nabi sudah terus baca, tapi dia kata aku tak mampu ya Rasulullah. Aku nampak benda berkenaan kuda tu, aku takut ada kuda tu pijak anak aku. Jadi aku berhenti baca langsung. Jadi Rasulullah SAW pun kata apa? Tilkal malaikatu nazalat liqira'atika surat al-Baqarah, itulah para malaikat yang turun kerana pembacaan engkau terhadap surat al-Baqarah. Ama innaka, adapun sungguhnya engkau, lau madaita, kalau kau teruskan baca, la ra'aital ajaiba, kau akan dapat lihat perkara yang ajaib. Okey. Ni para sahabat Nabi, Usaid bin Khudair, dia baca Quran, mana malaikat tu turun literally. Kita ni kita faham dia kefahaman saja, tak nampak. Ni nampak malaikat tu turun mendengar pembacaan dia. Tapi dan kita kata kat sini satu benda kena perhatikan, benda tu apa yang berlaku pada Usaid bin Khudair ni, benda tu berlaku sekali. Ni yang kita belajar, dan kita tahu, kita faham bahawa apabila diberikan kepada mereka ni keistimewaan, para sahabat keistimewaan datang kepada mereka, mereka tak menantikan kali kedua. Dan dia tak adalah buat pula, okey, insya-Allah siapa nak pergi tengok malaikat, datang kebun saya nak baca Baqarah lagi. Dia tak ada buat macam magic show, tau. Ni kena faham, pasal kadang-kadang dalam masyarakat kita ni, kita menyangka bahawa benda tu akan berulang-ulang. Dalam Islam tak ada macam tu. Bahkan kita sebenarnya kalau berlaku sekali, tak berlaku dah pun tak ada masalah. Jangan kita macam Tuhan tak sayang kita kerana tak jadikan sekali lagi, tak. Bahkan banyak kisah-kisah para sahabat, hatta yang kisah jampi dan surah Fatihah itu, mana dia jampi surah Fatihah dengan Fatihah, dan orang yang dijampi sembuh, tapi dia tak buka pusat rawatan Islam. Tahu? Dia bukan jadi macam-macam benda magic tiap-tiap hari. Pasal manusia ni kena faham bahawa dia sakit, dia dapat kebaikan, keburukan dan sebagainya, Allah Ta'ala berikan sebagai ujian pada dia. Baik atau buruk. Bukan buruk aja. Ni buruk je, ini ujian Allah Ta'ala. Tak, baik pun sama, buruk pun sama. Kemewahan pun ya, kemiskinan pun ya. Dua-dua sekali. Bukan salah satu je. Dua-dua ada ujian Allah Ta'ala untuk dia. Jadi bila kita baca dalam kisah ni tadi, Usaid bin Khudair ni, malaikat turun kerana mendengar bacaan Al-Quran dia. Dahsyat tak dahsyat, mendengar Al-Quran, malaikat turun. Lafaz ni ada yang berkata tilka sakinah, itulah ada ketenangan yang turun. Turun dalam bentuk tu physically tak nampak dia turun. Dan bahkan kena dengan apa yang kisah para Nabi SAW menyatakan, macam itulah rupa nanti Al-Baqarah nanti di akhirat nanti dia macam dua, dan Al-Imran nanti dia macam dua awan gelap yang akan mempertahankan orang yang menghafalnya. Baik, faham Baik. Seterusnya, pembacanya adalah layak untuk pemerintahan kaumnya. Mana pembaca surat Al-Baqarah, orang yang baca atau menghafal surat Al-Baqarah, lebih membaca, pasal qari ini dalam bahasa Arab, dalam istilah istilah yang digunakan bukannya maksud qari baca sedap,
Tapi qari ni maksud dia orang yang hafal, pasal Nabi punya para penghafal Al-Quran yang dibunuh dahulu dipanggil qurra, qurra Al-Quran. Jadi dia kata pembacanya ada layak untuk pemerintahan kaum dia. Mana orang tu kalau sekiranya dia hafal surah Baqarah, dia layak untuk jadi pemimpin. Dalam hadis berkenaan daripada hadis yang datang tentang perkara ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'san, telah mengutuskan Rasulullah satu rombongan, wahum dhu adadin, dan mereka ni adalah bilangan yang kecil, ada satu bilangan, mempunyai bilangan tertentu lah, 20 ke 30 tak pasti. Fastaqra'ahum, lalu baginda meminta setiap orang berkenaan membaca pembacaan mereka. Maksudnya apa yang kau hafal, okey. Dia kata fastaqra kullu rajulin minhum, Nabi minta pembacaan Al-Quran, maksudnya daripada setiap orang di kalangan mereka. Ma ma'hum min Al-Quran, apakah mereka miliki daripada Al-Quran, apakah yang dia hafal daripada Al-Quran. Lalu mereka, Nabi tanya seorang, kau hafal apa, surah apa? Dia pun kata, ya Rasulullah, kau hafal surah sekian. Engkau? Nabi nak tentukan pemimpin, dia bertanya, hafal surah apa? Okay? Lalu kemudian fa'ata ala rajulin minhum min ahdathihim sinna, lalu baginda sampai kepada seorang lelaki di kalangan mereka, yang dia lelaki ni paling muda di kalangan mereka dari segi umur, faqala, laki dia kata, ma ma'aka ya fulan, apa yang bersama-sama engkau apa yang kau ada wahai fulan? Dia kata, ma'i kaza wa surah Al-Baqarah, aku ada surah sekian, aku ada surah Baqarah, surah Baqarah. Dia kata, Nabi bersabda, ama'aka surah Al-Baqarah, engkau ada surah Al-Baqarah, qala na'am, faqala, dan lelaki berkenaan kata ya. Faqala, baginda bersabda, fadhhab, maka pergilah, Nabi kata, fa anta amirum, kaulah ketua mereka. Mana dimuliakan seorang itu bila dia hafal Baqarah, dia menjadi orang utama untuk menjadi menjadi pemimpin. Kalau kita apply benda ni, habis gagal. Pilihan raya tak boleh nak undi, banyak orang tak hafal. Kelakar dia betul. Pasal dalam hadis Nabi SAW, pasal actually benda ni memang ada kaitan lah. Sebab pertama, surah Al-Baqarah ni paling banyak hukum solat, hukum berkenaan haji, berkenaan puasa, berkenaan jihad dan sebagainya. Benda tu dalam tu terhimpun dengan bentuk besar. Dan bahkan setengah para ulama menyatakan surah Al-Baqarah ini tata cara dia punya paksi atau perbincangan dia adalah manhaj khilafah di muka bumi ni. Macam manakah dihadirkan manusia ni khalifah di muka bumi. Pasal ada kisah Adam AS dalam tu, macam mana Adam dipilih sebagai khalifah, dan kemudian lepas kisah Adam ada kisah berkenaan Bani Israel, kenapa dia layak ditarik daripada mereka ni, Bani Israel ni, penguasaan di muka bumi. Kenapa dia orang ditarik? Kerana macam ni diberi pada umat Islam. Itu kalau siapa baca tafsir, kalau diikut sistem yang kita akan ikut ni, dia akan nampak dia tertib di mana kedudukan surah tu panjang. Tapi kita tahu pada ada satu ayat 120 berkenaan hidayah Al-Quran. Kemudian daripada ayat yang hidayah Al-Quran, berapa kumpulan manusia muncul dengan hidayah Al-Quran tadi. Itu nanti kita akan masuk ni. Kalau sebut sekarang semua sekali nanti sampai sana kita kan, dah belajar dah. Begitu je Kalau baca sendiri pun tak apa, nota dah ada. Faham Baik. Jadi Nabi jadikan orang berkenaan ketua. Dan bahkan dalam hadis-hadis saya memang banyak Nabi SAW bila nak pilih ketua, kalau siapa hafal Baqarah kan, Nabi akan kedepankan dia untuk menjadi ketua. Jadi menunjukkan mulianya siapa yang menghafal surah Al-Baqarah. Faham Baik. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kelebihannya bersama Ali Imran secara bergandengan. Kelebihan surah Al-Baqarah bersama Ali Imran. Yang tadi kita ambil ayat awal tu adalah kelebihan dia sahaja, Al-Baqarah sahaja, tanpa surah-surah yang lain, maka diberikan dekat situ. Dan sekarang kita masuk pada bahagian kedua, kelebihan Al-Baqarah bersama surah yang lain bergandengan. Mana bersama Al-Imran. Baik. Pertama, kedua-duanya akan datang berhujah bagi pemilik kedua-duanya. Mana siapa-siapa yang memiliki surah Al-Baqarah dan Al-Imran, pada hari kiamat nanti, dua surah ini akan datang menjadi penghujah ataupun pembela bagi orang yang menghafal kedua-duanya. Daripada Abi Umamah Al-Bahili, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kamu akan Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, hafallah Al-Quran kerana ia akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat untuk pemiliknya. Iqra'uz Zahrawain, bacalah dua yang bercahaya, untuk hafallah dua surah yang bercahaya. Actually every time saya sebut Iqra' tu, maksud dia Iqra' bukan Iqra' baca saja pasal memang kita kata bila Nabi, penggalakan Nabi bukan masalah baca saja, tapi sekali dengan
penghafalan memang kita kata nampak macam lah tak ada harapan. Sebenarnya satu masalah masyarakat kita ni, banyak yang suka mendahului takdir. Tahu? Mendahului takdir. Kita tak tahu apa kita dapat esok, betul? Sini faham sikit. Kadang-kadang tak boleh terang payah juga. Tak ni. Kita dahaga. Dahaga kita tu adalah qadar Allah, betul? Kita dahaga. Kan kadang-kadang ada hari kita tak dahaga pun. Ada hari kita dahaga. Okay, fine. Haus haus. Dahaga atau haus itu qadar Allah Ta'ala. Hilang dahaga pun qadar Allah Ta'ala juga. Sekarang ni asbab untuk hilang dahaga dia adalah okey. Mana kalau orang tu dahaga, ada orang minum air tak hilang dahaga. Faham tak? Maksud dia kadang-kadang dia ambil asbab tapi tak ni. Maksud dia still maksud dia nak dahaga atau hilang dahaga, atau sila lapar dan kenyang lah. Lapar dan kenyang mudah sikit. Lapar dan kenyang. Kita lapar tu pun qadar Allah. Ada hari kita tak makan, relax je. Ada hari kita tak makan, kita lapar sungguh-sungguh kan. Ada kali dah makan banyak pun tak kena kenyang, lapar lagi kan. Tengok makan lapar lagi, tengok makanan sedap lagi kan. Di pasar raya biasa dah makan tu, makan sini, lepas tu makan sana pula, lepas tu makan sana pula. Semua kedai nak try. Tapi kita kata bila kita perhatikan balik, lapar dan kenyang adalah qadar Allah Ta'ala. Tapi asbab untuk kenyang apa? Makanan yang kita makan. Faham Sekarang ni kita contoh sini, hafal Quran tak hafal Quran, qadar Allah Ta'ala juga kan. Mana hafal surah Baqarah tak hafal surah Baqarah. Kita nak dapatkan qadar Allah Ta'ala yang pertama, hilang dengan qadar kedua. Sebab dia apa? Baca lah, belajar lah. Start lah. Kadang-kadang orang tak pernah mula lagi pun, dia tak tahu apa akan datang diberi untuk dia. Tapi tak masuk lagi menghafal pun, dia dah awal lagi. Panjang Syekh, anda tak boleh. Panjang ni surah ni. Tengok-tengok, alamak kan. Dia awal lagi tak mula lagi, tak start pun lagi. Tapi dah awal lagi dia apa? Lari. Sedangkan kita baca dalam Quran, Allah Ta'ala kata dalam surah Luqman ayat terakhir kan, Allah Ta'ala kata wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tak tahu satu nyawa tu apa dia dapat esok. Betul? Tapi kita lari awal kenapa? Orang kata umur dah tua. Siapa kata tak boleh soalan? Tak ada siapa kata kan? Jadi yang kita berhenti awal kenapa? Tak nak mula, tak nak start masuk pun. Kenapa kita lari? Punca dia sebab apa? Sebab tadi mendahului qadar. Mendahului qadar kan? Macam alah tak boleh, mustahil kan? Contohnya lah macam dia nak kahwin juga, nak kahwin dengan orang ni, kemudian tiba-tiba tapi tak boleh nak kahwin dengan dia pasal apa? Duit tak ada dan sebagainya. Kadang benda tadi Allah Ta'ala bantu kan? Benda tadi kita start dulu. Nak ada keinginan, maka Allah Ta'ala akan salurkan. Tapi kita tak start lagi pun. Jadi jangan jaga alasan. Jadi bila dalam hadis ni Nabi kata, iqra'ul Quran, bacalah oleh kamu akan Quran, atau hafallah oleh kamu akan Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Kan dia akan datang pada kiamat nanti memberi syafaat untuk orang-orangnya, pemilik-pemiliknya. Iqra'uz Zahrawain, bacalah oleh kamu Az-Zahrawain, dua yang bercahaya atau bersinar. Itu Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Al-Baqarah dan juga surah Al-Imran. Fa innahuma, kerana kedua-dua surah ini, dia kata ta'ti yaumil qiyamati, akan datang pada kiamat nanti, ka'annahuma ghamamatan, seolah-olah kedua-duanya adalah dua awan mendung. Au ka'annahuma ghayayatan, ataupun seolah-olah dua ni adalah ka'annahuma ghayayatan, dua tuduhan dua tuduhan atau dua awan au ka'annahuma firqan min tayr, ataupun kedua-duanya seolah kedua-duanya hari kiamat nanti seperti dua kumpulan burung, two flock of bird. Dia kata sawaf, yang juga yang mengepakkan sayap, yang mengibarkan sayap. Dia kata apa? Tuhajani, kedua surah ini akan berhujah an ashabihima, bagi pemilik-pemilik keduanya. Okey, kerana kedua-dua surah akan mempertahankan dia. Mana dua surah tadi akan dihujah oleh di hari akhir nanti menjadi peguam kepada orang yang menghafal dia. Mana bila setiap kali nak dikenakan hukuman pada dia, maka dua surah tadi akan datang. Ya Allah, dari doa yang datang dia kata, ya Allah, dia yang dahulu kering tekak ada siang hari kerana membacaku. Lepas tu lagi bila malam bila nak kena hukum lagi, dia satu lagi kata, ya Allah, pada tu malam dia ni berjaga tidak tidur membacaku. Jadi mana surah ini dikata akan berhujah bagi orang-orang yang beramal dan membacanya dengan sering. Jadi kalau kita kata, kalau kita nak menjadi orang yang mendapat kelebihan tadi kan, nak dekat dunia ni nak open lawyer kena bayar duit kan. Akhirat kalau rasa nak lawyer juga, silalah buat amal ni. Kita kata kerana kita tahu kita ni tak mampu, maka tak mampu bukan yang kita duduk merayu-rayu je, Tuhan aku tidak layak untuk syurga-Mu. Dah tahu hidup lagi, buatlah kerja.
Kan? Duk Tuhan, aku tak layak menjijih mata. Kalau tak buat kerja juga, buatlah kerja. Antara kerjanya ni, hafallah surah-surah yang ni. Masa kosong tu buatlah benda-benda yang sepatutnya disarankan dalam Islam. Dan Nabi kata lepas tu, ikra'u. Mula-mula Nabi sebut Quran seluruhnya. Kemudian Nabi sebut apa? 2 surah. Itu Al-Baqarah dan Al-Imran. Kemudian Nabi sebut last sekali, ikra'u surat Al-Baqarah. Bacalah atau hafal oleh kamu akan surah Al-Baqarah. Ini last sekali Al-Baqarah saja. Fa inna akhdaha barakah, kerana mengambilnya atau pengambilan surah Baqarah ini adalah berkeberkatan. Wa tarkaha, dan peninggalannya hasrah, adalah kerugian. Ambilkan surah Baqarah ni, kita dapatkan dia, hafal dia adalah keuntungan, keberkatan. Dan tinggalkan dia adalah apa? Kerugian. Wala tastati'u ahl batalah, dan tidak mampu, tidak terdaya untuknya apa? Para penyihir. Al-batalah maksud itu adalah para penyihir. Saya buka dalam penjelasan hadis, semua kata al-batalah itu adalah penyihir. So, jadi maksud dia, kalau dengan orang yang menghafal surah Al-Baqarah ni, dia akan tidak boleh disihir. Payah untuk disihir oleh orang lain. Maksud dia, kalau nak kena juga. Kerana Nabi SAW pun kena sihir. Tapi maksud dia, tidaklah orang kata menjadi tiap-tiap hari. Ni orang kita kena tiap-tiap hari kena sihir. Kena siapa, kalau orang apa, kena restoran makan, dia makan tiap-tiap hari. Sakit perut, dia salahkan hantu. Kan, semua sekali hantu. Tak boleh. Kita kata sebenarnya dalam Islam ni, kita takkan boleh sebenarnya diganggu oleh syaitan dengan constant macam tu. Kecuali kita ni pelik sikit lah. Ni kadang-kadang ada orang tu, dia semua sekali salahkan syaitan. Dia tak senaman, perut dia buncit, dia salahkan syaitan juga. Actually benda tu betul. Kadang-kadang dia saya tengok depan saya, ada orang tu, dia senaman lah. Dia lepas main mandi tu, dia pusing badan dia, kerak satu kan. Lepas tu kerak kedua, lekat. Allah, dia kata. Dia Allah je kan, saya pandang. Ada kan? Lepas tu isteri dia, first dari mulut isteri dia kata, jom pergi jumpa Mac, dia kata. Ni mesti ada orang buat dia. Jadi dia datang kat bomoh-bomoh, kata, betul lah ada orang buat. Padahal dia tak tengok perut dia. Kan perut buncit, dia tengoklah dulu sebelum nak salahkan hantu atau syaitan. Faham tak? Ni dalam Islam kita kata tengok apa zahir dahulu. Jangan salahkan hantu syaitan. Ni kadang-kadang bila ada orang tambah, contoh Al-Baqarah ni, ada saya dengar ada dalam televisyen ke, ada orang kata, ustaz tu kata, saya tak dengar lagi secara direct. Orang mengadu kat saya, dia kata ada ustaz tu ngajar nak baca, nak hilangkan kanser, kan, nak elak kanser, baca Al-Baqarah. Kenapa? Sebab dia kata syaitan tak masuk dalam rumah dia baca surah Al-Baqarah. Syaitan tak masuk dalam badan dia baca surah Al-Baqarah, dia kata. So, jadi lepas tu saya kata apa tu? Dia kata kerana kanser ni datang daripada kanser datang dari syaitan, dia kata. Saya kata, jadi sebab apa? Sebab dia ganggu perbesaran sel tu. Saya kata dengan dia, kan benda tadi kalau kita perhatikan dalam sains pun, kita belajar kanser dan sebagainya, dia pewarisan kan, tahu kan, DNA dan sebagainya, kita punya apa, kromosom, mana apa pewarisan mak bapak kita, macam anak rabun, bapak rabun, anak boleh rabun juga, buta kala dan sebagainya, dia akan ada apa, heritage. Cuma banyak tak banyak, sikit atau besar atau apa, atau kecil saja. Dan secara asalnya bila saya cakap, saya kata tak boleh, pasal pertama tidak ada sebarang clarification bahawa yang menyebabkan kanser tidak adalah syaitan. Jadi dia kata tapi ustaz, dalam hadis Nabi kata syaitan melintas dalam badan manusia melalui saluran darah. Saya kata betul. Hadis Nabi tadi, dia kalau baca balik, Nabi terangkan benda tu ketika nak terangkan berkenaan dengan hasutan. Kerana Nabi SAW keluar pergi iktikaf, datang seorang isteri dia datang ke masjid. Kemudian Nabi nak hantar isteri dia balik, 2 orang sahabat bertemu dengan Nabi SAW, 2 lari. Bila lari, Nabi panggil balik. Bila Nabi panggil balik, dia kata, Rasulullah, kenapa? Rasulullah kata, ini isteri aku. Nabi sebut isteri dia kan. Dia kata, Rasul, takkanlah kami bersangka buruk pada engkau. Lepas tu Nabi berkata, aku bimbang kepada kamu berdua kerana syaitan melintas pada manusia ni pada laluan darah. Maksud dia berkenaan dengan apa? Hasutan, bukannya penyakit. Faham tak? Bagi seorang mukmin, penyakit kena pada dia adalah kafarah untuk dosa-dosa dia. Kalau orang sembuhkan kan dengan usaha dia, dengan pergi berubat dan sebagainya, alhamdulillah. Tak sembuh pun dia, jangan susah hati, kerana Allah Ta'ala masih lagi apa? Berikan benda tu sebagai penghapusan bagi dosa dia. Bukannya benda tu sia-sia, tak benda sia-sia. Bagi Allah Ta'ala, anything dia buat tidak sia-sia langsung. Jadi kita kata, jadi banyak macam orang yang apa nak mengelakkan sihir ni, kalau dia kata takut disihir, banyak-banyak membaca surah Al-Baqarah. Sihir je. Jadi untuk sel kita rosak dan juga pun jadi kanser, tidak. Faham? Makan jaga, jangan salahkan syaitan je. Ni makan semua KFC lah, apa benda dan sebagainya, tidur tak jaga, lepas tu kemudian kita akan salahkan jin. Tak boleh Baik. Faham Baik. Dan dalam hadis lain daripada Nawas bin Sam'an. Nawas bin Sam'an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yu'ta bil Qur'an yaumal qiyamati wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi. Akan didatangkan, akan dibawa bil Quran, dengan Al-Quran ini, yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti,
wa ahlihi, dan juga orang-orang yang menghafal Al-Quran ni. Mana orang-orang yang apa beramal Quran ni? Alladzina kanu ya'maluna bihi, yang mereka dahulu beramal dengan Quran ini. So dia beramal ni adalah dia melaksanakan apa dalam tuntutan ayat-ayat tadi, biasa membacanya, menghafalnya, mengingatnya, okey, sering mutalaah surah berkenaan. Mana orang-orang surah tersebut lah, okey. Macam orang mat bola kan, orang suka bola, pagi bola, petang bola, semua orang dia hafal. Ada seorang kawan saya dulu, dia hafal semua sekali, sebut apa pemain-pemain bola tu, kelab mana main, kemudian apa bini siapa, semua dia tahu. Dia macam ensiklopedia bola budak ni. Itu dalam masa sama dia juga ensiklopedia cerita Hindustan. Pelakon ni menang cantik tahun bila pun dia tahu. Aku tu biar menang budak ni. Dia pelik sungguh. Pelik kata. Tapi kita kata tu lah, mana orang tu kita panggil ni mat Hindustan, maksudnya berdasar pada apa. Jadi orang yang beramal dengan surah tadi, kita kenal dia orang berkenaan bila dia sering baca surah tersebut, sering mengulang, sering menghafal surah berkenaan. Jadi dia kata akan yang dahulu beramal dengan dia kat dunia dahulu, okey, taqdumuhum, akan mendahului yang ramai orang yang beramal Quran ni, menghafal Quran, amal Quran, akan mendahului mereka ni. Kalau sekiranya tak hafal surah Quran seluruhnya, orang yang hafal Quran seluruhnya, dia akan disuruh dibaca dan terus naik, dia akan baca dan naik ke atas. Tapi siapa yang tak hafal semua sekali, maka dia akan dikedepankan ikut surah yang dia hafal. Dan akan mendahului mereka siapa? Suratul Baqarah dan juga Al-Imran. Siapa hafal Baqarah Al-Imran, maka dia akan depan sekali. Okey. Beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa daraba lahum Rasulullah sallam amsal salasata amsalin manasituhunna ba'. Dia kata Rasulullah SAW buat permisalan untuk Al-Baqarah dan Al-Imran ni dengan 3 permisalan yang aku tak pernah lupa akan permisalan tadi. Setelah itu qala, baginda bersabda, ka'annahuma ghamamatan, seolah-olah kedua-duanya adalah ghamamatan, dua payungan, dua payungan, au dhullatan, ataupun dua teduhan, okey, atau payungan hitam, dua teduhan atau dua payungan hitam, saudan, yang hitam, hitam, bainahuma syarqun, bainahuma syarqun, di antara keduanya ada kemuncak, au ka'annahuma hizqan, ataupun seolah kedua-dua surah tadi adalah hizqan, itu dua kumpulan burung, min tairin, daripada burung, sawaf, yang mengepakkan sayap, tuhajani an sahibihima, yang dia kedua-duanya akan apa? Menghujah bagi pihak siapa-siapa yang menghafal kedua-dua surah berkenaan. Ini Nabi berikan gambaran berkenaan surah tersebut, menunjukkan penting dan besarnya. Dan siapa-siapa yang yakin hari akhirat ada, dia nak keselamatan di sana, dia akan cuba untuk dapatkan penyelesaian tadi. Dia actually dan kena faham bahawa kalau tak berjaya habis hafal satu surah pun tak mengapa, kerana berdasar pada niat. Innamal a'malu binniyat. Kerana dalam Islam ni, kalau orang tak dapat buat benda berkenaan, tapi dia sincerely dia nak buat benda tersebut kerana percaya kepada janji Nabi SAW, maka akan diberikan segala apa yang dijanjikan kepada dia. Sebab dalam hadis Nabi SAW, kadang-kadang Nabi sebut ada orang yang akan mati dekat atas katil, tapi kerana niat dia betul, memang niat dia benar, dia mati atas katil tapi diberikan pahala mati syahid. Pahala mati syahid, dia akan diberikan pahala berkenaan kerana benarnya kedudukan dia. Dan maka hadis Nabi SAW pernah berlaku bila para sahabat keluar pergi perang sampai ke sepadan Rom, sepadan nak pergi ke Jordan tu. Nabi kata pada para sahabat, sungguhnya ada satu kumpulan, satu kaum di Madinah tu, yang kamu tak naik lembah, naik bukit, turun bukit, pergi lembah, naik lembah dan sebagainya, mereka bersama kamu. Dari segi pahala mereka dapat, tapi menghalang mereka untuk keluar adalah kemiskinan. Mereka tak ada duit nak keluar, tak ada bekalan nak keluar, maka mereka tak keluar, tak dapat nak keluar. Tapi kalau boleh ada, dia akan keluar. Allah Ta'ala tahu niat mereka, dan bahkan Nabi kata diberikan mereka pahala seperti mana kamu keluar ni, diorang dapat pahala sama. Pasal niat je, pasal dia actually sincerity dia dalam nak melaksanakan kebenaran. Macam tu juga bila kita baca hadis-hadis ini, kita dapat, kita kerana beriman dengan janji Rasulullah SAW, beriman dengan Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka kita laksanakan, kejar dapatkan amalan, pahala tadi, amalan tadi, walau tak habis sekalipun, still kita akan dapat. Macam juga orang yang nak bangun solat malam tapi tak dapat bangun, tapi memang dia nak bangun, bukannya memang dia niat je. Ustaz kata kalau niat pun bagus juga. Dia pun duduk diam tidur, ya Allah kena orang tidur dengan solat. Lepas tu bangun celik-celik, tak apalah, besoklah buat pula. Ya, itu bukan yang kita kata sincerity. Yang masalah lafaz tadi kita boleh buat, niat tadi kita lintaskan, tapi yang sincerity tu Allah Ta'ala je tahu. Ini kena faham Itu sebab kenapa masalah keikhlasan manusia ni Allah Ta'ala je tahu. Yang sebab manusia tak boleh nak tipu, pasal Allah Ta'ala tahu apa yang diniatkan. Kalau ada sikit kan, benda tu lari sikit pun Allah Ta'ala tahu, walau sikit pun. Ini sebab kenapa dalam hadis Nabi SAW ada disebut dalam Sahih Muslim berkenaan dengan berkenaan dengan 3 golongan yang api neraka mula-mula nyala untuk mereka. Biasa dengar kan hadis ni kan? Pernah dengar kan?
Tak pernah dengar? Yang menjelaskan. Okey. Dalam hadis Sahih Muslim, hadis nombor 1905. Okey, 1905. Okey. An Abi Hurairah ta. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata apa? Dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi, inna awwalan nasi yuqda alaihi yaumal qiyamati. Sesungguhnya orang pertama yang dihukum, diputuskan hukuman pada hari kiamat nanti ke atasnya adalah rajulun, seorang lelaki yang istushhida, yang mati syahid. Jadi kalau ikut lafaz hadis yang lain, orang-orang yang mula dinyalakan api neraka untuk mereka. Api neraka itu nyala mula-mula sekali untuk golongan ni. Pertama, orang mati syahid. Kedua, orang hafal Quran, alim agama. Ketiga, orang banyak bersedekah. Pula belum beri pahala dah, mati syahid pun kena. Baca, dengar. Dia kata usushida fa utiya bihi fa arrafahu ni'mahu. Dia kata bila orang tu orang ini the first one macam ni. Orang ni mati syahid, yang nak mati syahid, dah mati syahid lah depan mata orang ramai, dia mati syahid. Fa utiya bihi, maka dibawa dia pada hari kiamat nanti. Fa arrafahu ni'mahu, maka dia akan dikenalkan orang ni kepada nikmat-nikmat Allah Taala. Yang ni maksudnya bila bahkan semua manusia mati macam tu nanti. Sampai akhirat nanti bila dia buat apa kebaikan sekalipun atau keburukan, Allah Taala bagi lihat balik apa dia dapat. Dan qala, Allah Taala kata lepas tu, fama amilta fiha, apa kau buat itu? Allah Taala bagi lihat balik. Bila Allah Taala tanya dengan dia, apa kau buat? Allah Taala tahu apa dia buat. Allah Taala tanya. Dia kata apa? Qataltu fika. Dia kata, ya Allah, aku berperang kerana engkau, di jalan engkau, hatta ustushhidtu, sehingga aku mati syahid. Qala, Allah Taala kata, kadzabta, engkau bohong. Kau bohong. Walakin naka, akan tapi engkau qatalta, engkau berperang liuqal li an yuqal, supaya dikatakan jari kau berani. Kecil kau kata supaya dia orang kata pahlawan, pendekar dan sebagainya. Okey, faqad qil, dan telah pun dikatakan macam kau nak. Thumma umira bihi, lalu diperintahkan terhadapnya, fasuhiba ala wajhi, lalu diheret di atas muka dia, hatta ulqiya finnar, malaikat heret di atas muka dia dan juga campak dalam neraka. Okey, itu pertama. Kedua, warajulun, dan seorang lelaki yang ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Quran. Ini usul ustaz kena. Ini seorang lelaki yang belajar ilmu, mengajarkannya dan menghafal Al-Quran, baca Quran. Fa utiya bihi, lalu dia didatangkan pada kiamat nanti. Fa arrafahu ni'amahu, Allah Taala kenalkan balik dia kepada nikmat-nikmat Allah Taala beri pada dia. Dia kata qala, Allah Taala kata, fama amilta, apa yang kau buat? Fiha, padanya, pada apa yang aku dapat beri pada kamu dekat dunia dahulu. Dia dah tengok balik dan dia disebut. Kalau dia kata qala ta'allamtul ilma, dia kata aku belajar ilmu, wa 'allamtuhu, dan aku mengajarkan ilmu, wa qara'tu fikal Quran, dan aku membaca itu Al-Quran kerana engkau, itu Al-Quran. Allah kata qala kadzabta, Allah kata berdusta, walakinnaka ta'allamtal ilma liqala alimun, akan tapi engkau belajar ilmu supaya dikatakan kau ni alim. Kau belajar dan mengajar supaya orang kata kau ni alim. Hafal kerana nanti kalau orang kata tak tahu ni macam mana ni, kan? Actually biasa benda tu datang pada orang belajar agama ni ataupun belajar apa, jadi ustaz ni kan, dia takut orang kata tak reti. Oh, tu kadang-kadang orang tak ada reti nak kata wallahu a'lam, nak semua nak jawab. Kan, ni ustaz cakap. Kalau orang lain cakap ni orang kata orang dengki, ni ustaz cakap. Okey, tak apa, jadi saya cakap tak apa kan. Okey, saya bagi supaya tahu. Jadi maksud dia orang tu belajar mengajar kerana nak katakan alim. Kan seronok orang panggil, wah alim dia ni. Betul? Seronok tak? Seronok lah. Liuqal, dia dikata wa qara'atal Quran, kau baca Quran, kau hafal Quran, supaya liuqal, supaya dikatakan huwa, dia ni qari'. Sedap baca. Tak tahulah kan. Itu kan baca Sa'ad Ramidi dia baca. Beria dia ikut lagu Sa'ad Ramidi atau Syekh Rashid Al-Fasi ke, dia baca yang tu. Supaya orang apa puji. Dan Allah kata faqad qil, telah pun dikatakan berkenaan. Summa umira bihi, kemudian diperintahkan terhadapnya, fasuhiba ala wajhihi, diheret di atas wajahnya, hatta ulqiya finnar, sehingga dicampakkan dalam neraka. Okey. Warajulun, dan seorang lelaki yang wasa'allahu alaihi, Allah Taala luaskan kehidupan dia, maksudnya harta dia banyak. Wa atahu min asnafil mal kullihi, dan Allah Taala berikan dia daripada segala jenis harta. Binatang ternakan dia ada, bangunan dia ada, kan? Duit dia ada, emas perak dia ada. Nak apa? Semua ada jenis. Kereta dia ada, dia semua perniagaan dia ada. Kan? Contohnya lah. Dia kata fa'utiya bihi, dibawa, dia akan datang padanya, didatangkan dia pada kiamat nanti. Fa'arrafahu ni'amahu, Allah Taala kenalkan dia kepada nikmat yang Allah Taala beri pada dia.
Qala, Allah Ta'ala tanya pada dia. Allah Ta'ala tahu dapat saja tanya, tengok dia jawab apa. Kata, fama amilta fiha, apa kau buat pada kerja kau itu? Apa kau buat kat dunia tu? Kata, qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha. Dia kata, aku tak tinggalkan satu jalan pun yang kau suka untuk diinfakkan di dalamnya, melainkan aku infakkan ke dalam berkenaan. Laka, kerana engkau. Laka, kerana engkau, dia kata. Qala, Allah Ta'ala kata, kadzabta, kau bohong. Walakinnaka fa'alta, engkau buat benda berkenaan, liuqal, supaya dikatakan, huwa jawad, dia ni adalah pemurah. Dia pemurah orang tu. Uish, pemurah sungguh, dia kata. Faqad qila, Allah Ta'ala kata, dan telah dikatakan demikian. Fasuhiba ala wajhi, lalu diseret di atas wajah dia, thumma ulqiya finnar, lalu campakkan dia dalam neraka. Actually dalam lafaz yang lain macam apa, kita kata contoh macam apa, ni kan, macam ni kan, yang dalam apa, dalam hadis-hadis yang lain pun datang lafaz-lafaz tersebut, dan Nasai ke dia datang memang dengan lafaz yang apa, orang mula-mula dinyalakan api neraka untuk mereka. Dinyalakan api neraka mula untuk mereka. So, jadi kita kata kalau ikut macam ni, kita kata masalah apa, niat tadi. Okay, niat kita kan. Kalau dia kata sekalipun kita bohong, Allah Ta'ala tahu. Depan mata manusia nampaklah kita ni paling sekian. Tapi dengan Allah Ta'ala janganlah kita nak tipu. Kerana sekecil mana pun orang tu datang terlintas dalam hati dia, dia kata, perang kenapa? Kerana supaya orang kata dia berani. Habis. Jahanam, habis semua amal dia. Jadi macam orang tu belajar supaya orang kata dia alim. Itu respected as knowledgeable kan, scholars. Habis. Kan habis Sebab kenapa kita kata benda tu nak jaga niat tadi. Kalau betul niat, pahala dia besar. Kalau buruk niat pun sama juga Allah Ta'ala. So, macam mana besarnya pahala untuk orang yang berniat betul. Sampaikan kita kata dia duduk mati kat atas katil pun Allah Ta'ala beri pahala, mati syahid. Macam tu juga orang yang niat tak betul, niat dia salah, walaupun sekecil mana sekalipun jatuh niat tadi, maka Allah Ta'ala juga tahu. Macam kisah orang mati syahid tadi, depan mata orang ramai orang kata dia syahid, tapi di sisi Allah Ta'ala dia tak syahid. Sebab apa? Sebab dia berperang supaya orang kata dia berani. Habis. Nampak? Ni actually ayat apa, hadis ni sebenarnya satu berita gembira untuk semua orang sebenarnya. Untuk apa? Bahawa ujian ni bukan hanya terletak pada orang yang jahil saja. Bahkan orang yang alim kena, mana jahil kena. Mana manusia ni tak kira lapisan apa sekalipun kedudukan dia masih diuji oleh Allah Ta'ala. Bukan maksud dia faham Al-Quran, tak ada dah ujian. Kan? Lepas balik daripada Yaman kan, belajar kan 10 tahun, tak ada dah. Malaikat tak salin dah amal, tak ada. Okey? Atau kita pergi, kita contoh macam kita pergi apa, habis harta kita serahkan. Habis harta kita infakkan. Masih lagi malaikat akan salin. Tak ada siapa yang terkeluar daripada ujian. Orang yang banyak buat amal pun kena uji. Orang yang tak ada amal langsung pun lagi teruk kena sebenarnya. Dia bukan maksud dia kat sini macam tengok orang ada sekali apa, saya ceritakan hadis ni kepada ada 3-4 orang. Dia ni ada masalah sikit belajar ilmu yang apa, campur-campur. Ilmu hakikat lah, ilmu tarikat dan sebagainya, dan ada peringkat sampai tak semayang pun ada. Jadi bila saya bacakan hadis ni, tahu dia cakap apa? Tengok, dah amal pun masuk neraka lagi. Lepas tu ada apa ipar saya pun bercampur. Dia kata apa? Itu yang dah beramal. Kan? Itu yang dah beramal boleh masuk neraka lagi. Yang korang ni tak beramal ni macam mana? Boleh kata saja aku tak semayang lillahi ta'ala. Mana tak tinggalkan amal kerana lillahi ta'ala. Kenapa tak buat? Lillahi ta'ala. Tak gila ke? Dia kata, yang ni dah beramal salah ni, yang beramal salah niat, kena. Korang tak beramal langsung, macam mana kedudukan korang? Lagi teruk lah. Yang beramal pun dia kena jaga. Yang korang tak beramal, kenapa tak semayang? Takut syirik. La ilaha illallah wa syarikalah. Kan? Kenapa tak buat amal? Takut nanti. Kenapa tak hafal Quran? Nanti orang kata bagus sangat. Apa hal? Kenapa ni? Tak buat amal lagi ni, apa, belagak. Pelik tu. Sombong. Tak beramal tapi sombong. Tak ada ni, tak ada barang tapi belagak. Ni unjuk pada diri sendiri. Pelik. Banyak manusia macam ni zaman kita sekarang ni. Dia malas tapi dia malas nak buat. Tapi tak nak cakap malas. Dia bagi alasan tadi. Tak ikhlas lagi. Kenapa tak pergi masjid? Tak ikhlas. Kalau nanti orang tengok tu kata ish rajin pergi masjid. Tak pergi lah. Mana ada macam tu? Mana ada tinggalkan amal lillahi ta'ala? Tinggalkan tak beramal kenapa? Lillahi ta'ala. Kenapa tak puasa? Lillahi ta'ala. Mana ada? Jangan macam tu. Bukan tak senonoh. Baik. Jadi dia kata apa? Okey, dia kata dulu tadi. Baik, jadi maksud dia macam hadis tadi kata semua apa galakan berkenaan surah Baqarah dan Imran tadi ambil dan juga try, cuba. Jangan kita awal-awal lagi tak ada mula masuk dah kalah, kan? Tak ada benda, tak boleh kan. Itu kahwin untuk kahwin lah. Kan? Untuk kahwin, kahwin kan. Benda tu lagi berjaya. Benda tu akan datang. Mana Al-Baqarah tadi hafal dulu. Apa akan jadi kemudian cerita. Try, ambil sikit-sikit Boleh insya-Allah Boleh. Ya, boleh sebenarnya. Bila belajar tafsir macam saya tengok ada tu, macam kita apa kat sini Yayasan Taklim. Kita macam Selasa pagi.
kita belajar tafsir surah Al-Baqarah, dah juzuk kedua dah. Jadi juzuk pertama tu actually sebenarnya seminggu sekali tu, dengan saya ponteng-ponteng tu kan, actually seminggu kadang-kadang 2 ayat je, kadang-kadang 3 ayat tu 2 minggu. Padahal saya ponteng, kalau hafal lah habis. Siapa yang ikut tu, kalau dia hafal 2 ayat, 3 ayat, 2 ayat, 3 ayat kan, habis kita bertafsir, habislah surah berkenaan. Jadi siapa yang ni ambil lah, kita belajar ni kan, start mana ambil 2 ayat, 3 ayat, 2 ayat, 3 ayat, start hafal. Mengulang Quran betul payah daripada menghafal. Mengulang sebenarnya lagi susah. Menghafal mudah, kita boleh ingat, tapi ambil 3 ayat, baca, kemudian dia cakap teknik dia menghafal Quran ni bukannya start macam kita baca semua sekali. Ambil 1 ayat dulu, 1 ayat, start tengok kita punya memori macam mana. Ambil 1 ayat tu, baca, lepas tu tutup Quran. Tengok boleh tak? Kan, ulang. Okey, kalau dah boleh, buka balik, tambah ayat baru. Baca ayat baru, kemudian tutup, ulang daripada ayat pertama, ayat kedua. Tengok kuat tak? Kalau kadang-kadang kita macam tu cepat sangat, ambil 3 ayat. Ambil 3 ayat, lepas tu 3 ayat. Ada orang laju 5 ayat, ada orang satu muka straight. Ada. Itu bergantung pada kekuatan hafalan seorang. Jadi kita semua manusia ni, kekuatan hafalan tadi itu kurniaan Allah Ta'ala. Tapi nak gunakan ke mana, itu terpulang pada kita. Kadang-kadang ada orang tu hafalan dia kuat tapi tak hafal untuk Quran pun, kan? Semua benda dia hafal. Macam tadilah kawan tu kan, hafal Hindustan punya pelakon. Sebut dengan cerita apa, dia sebut, semua dia kenal. Ini pelakon ni kahwin dengan sekian, semua dia tahu. Bola boleh ingat, tapi tak boleh nak ingat benda macam ni. Pasal benda ni, ini pahala, ini nilai syurga, neraka kita. Tapi ialah kita kata usaha tu kena buat. Kalau dapat sikit-sikit, banyak-banyak. Yang penting apa? Kita punya niat tadi, ikhlas kepada Allah Ta'ala untuk dapatkan janji Nabi tadi. Kenapa buat? Sebab janji Nabi. Nabi janjikan benda berkenaan. Nabi kata fa in akhadhaha barakah, ambil menghafal Al-Baqarah ni adalah keberkatan, wa tarkuha hasarah, dan juga meninggalkannya adalah kerugian. Ambil itu, dia kata tu sebagai pendorong kita untuk menghafal surah ini. Dah madai dah. Pasal Nabi kata ia adalah keberkatan. Faham Baik. Dan seterusnya, di dalam kedua-dua surah berkenaan Al-Baqarah dan Al-Imran, pasal ini kalau saya lagi bincang berkenaan kelebihan Al-Baqarah bukan dengan Imran. Dalam surah Al-Baqarah Imran ni terdapat Ismullah Al-Azam, nama Allah Ta'ala yang teragung, nama Allah Ta'ala yang teragung. Actually benda ni sebenarnya saya perhatikan banyak orang nakkan benda ni. Yang nama tu berkenaan, bila diseru oleh dia, itu Allah Ta'ala, dengannya dengan nama tersebut, dia akan menyahut, dia akan berikan apa kita minta. Kisah ni dalam sejarah umat Islam, kita kata dalam kisah hadis Nabi pun ada sebut kisah-kisah ni, dan bahkan Nabi sendiri yang menyebut berkenaan dengan Ismail Al-Azam ni adalah nama yang bila dipanggil, diseru Allah Ta'ala dengan nama berkenaan, Allah Ta'ala akan sahut seruan atau doa orang tersebut. Tapi kena ingat kalau kita ada nama berkenaan, kita hafal, kita tahu kan, kita dapat nama berkenaan, kita diberikan kepada Allah Ta'ala dengan dapat tahu ilmu nama tu mana satu. Kita kena faham juga bahawa sebenarnya Allah Ta'ala dalam memakbulkan doa kita hanya harus, bukannya wajib. Faham tak? Kita boleh carilah apa cara. Contoh macam kalau sebelum berdoa saya solat dulu, kemudian kan doa, solat baru doa. Ataupun bangun seperti akhir malam, waktu Nabi kata galakkan doa, Allah Ta'ala akan makbulkan doa kita. Kita kena ingat juga bahawa dalam memakbulkan doa tu harus. Pasal Allah Ta'ala tak berikan semua doa tadi sebagaimana kita nak. Bahkan dia lebih tahu apa yang patut untuk kita. Bahkan doa yang kita bacakan di antara 3 perkara. Either Allah Ta'ala berikan kepada kita dalam Musnad Ahmad, either Allah Ta'ala beri kepada kita apa yang kita minta, cepat atau lambat, Allah Ta'ala jadikan doa kita tadi penolak kepada bala yang turun pada kita, last sekali Allah Ta'ala akan berikan dia sebagai syafaat. Tak beri kepada diri kita doa tadi apa kita minta, tapi jadi syafaat untuk kita hari kiamat nanti. Mana kita sepatutnya kena hukum, tapi kerana doa tu tak diberikan Allah Ta'ala di dunia, Allah Ta'ala ampunkan kita dengan sebab doa tu tak diberikan. Mana itu yang maksud dia. Pasal Allah Ta'ala dia lebih tahu mana patut diberikan pada kita. Kadang-kadang kita minta satu benda tak patut dapat, Allah Ta'ala tak bagi, kita nak juga. Kadang-kadang benda tu bukan kebaikan tapi musibah. Kena faham Jadi dalam konsep ni kita kata Ismail Al-Azam ni, lepas kita belajar ni kan jangan beri pula kita jadi kelang kabut nakkan amalkan ni saja. Maksudnya kerana kita kena tahu bahawa itu sebab kenapa Nabi SAW tak restrict kepada para sahabat untuk beritahu mana satu nama tadi. Sebab kalau tidak, kan semua orang pegang kunci kan, katakan nama Allah Ta'ala ada, orang tu langgar kereta dia, ya Allah bagi kalau ada accident kan, dia marah dengan orang tu. Kalau kata orang tu tengah highway, orang tu potong kereta dia atau pancung kan gitu, potong kan, masuk kan, dia tepi tu masuk gitu, dia pun ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah kan, dia minta orang tu jahanam, betul ya. Orang ni kan every time Allah Ta'ala kena ikut cakap manusia, masalah lah. Pasal Allah Ta'ala lebih tahu apa yang patut kan, matahari terbendam lah, dia pun
Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum dia minta. Tak boleh lah. Pasal Allah Ta'ala memakbulkan doa kita ni dalam keadaan harus saja. Bentuk dia nak bagi terpulang pada dia, bukan wajib. Dia ni Rabbil Alamin, pentadbir sekalian alam. Dia ala kulli syai'in qadir. Di atas semua perkara dia ni maha berkuasa. Di tangannya adalah kerajaan, biadihil mulk. Datang kita nak jadikan dia macam apa budak suruhan kita kerana kita pegang kunci dia kan. Ikut cakap aku. Mana boleh? Ni salah faham yang berlaku pada setengah orang. Dia ingatkan bila Asmaul Husna tadi dia amalkan, dia akan macam dia pegang apa, macam dia ada hamba abdi, ketuk-ketuk ikut. Dia ada apa kunci nak pegang. Sedangkan Allah SWT ni Malikul Mulk, raja segala raja. Datang kita nak pegang, mana boleh? Tak logik. So kenapa dalam tajuk ni kita kata kita belajar, kita amalkan dan kita dalam keadaan redha. Pemberian dibentuk macam mana kita redha. Faham? Doa wajib. Doa itu wajib. Pemberian Allah Ta'ala bentuk mana itu harus saja. Jangan kita macam nakkan bulat-bulat sebiji. Allah pun nak 1,000. Nak 1,000 macam tu juga. Mana boleh? Faham tak? Masa kita ni kena tahu bahawa kena belajar untuk redha dengan pemberian Allah Ta'ala. Dia bagi kita sikit ke banyak, itu yang terbaik. Bukannya kita yang patut menentukan. Pasal dia mengetahui yang terbaik. Okay? Baik. Jadi dalam hadis ni Nabi kata, dia kata apa? Daripada Abu Umamah Al-Bahili, Abu Umamah Al-Bahili, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, Ismullahil Azam alladhi idza du'iya bihi ajaba. Ismullahil Azam, nama Allah Ta'ala yang agung, alladhi yang idza du'iya bihi ajaba, bila diseru Allah Ta'ala, didoa Allah Ta'ala dengannya, dia akan menyahut, fi suwarin thalathin, dalam 3 surah. Ada dalam 3 surah. Dan suratul Al-Baqarah, dan surah Al-Imran, dan surah Taha. Surah Al-Baqarah, surah Imran, dan surah Taha. Iaitu apa? Yakni Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Mana seru nama Allah Ta'ala yang agung, yang bila diseru Allah Ta'ala dengan nama berkenaan, dia akan menyahut. Actually Nabi sendiri memang ada zikir harian Nabi SAW yang datang. Nabi kata, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Hayyu, wahai yang maha hidup. Ya Qayyum, wahai yang maha berterusan mentadbir. Aslih li sya'ni kullahu, perelokkanlah urusanku seluruhnya, semuanya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, yang kau biarkan aku pada diriku sendiri wala sekelip mata, yang biarkan aku sendiri tanpa dibantu. Mana kita minta Allah Ta'ala bantu kita, tapi lafaz dan urusan kita semuanya pemudahkan. Dan lafaz yang Nabi gunakan dan untuk seru Allah Ta'ala adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Tapi ya di sini kalau bila ada ya, alif lam tak boleh ada dah. Al-Hayyu Al-Qayyum, bila Nabi kata Ya Hayyu Ya Qayyum, kan maksud dia Nabi buang alif lam, tak boleh ada. Maksud dia tak boleh ya al tak ada. Dia ya al tu daripada Allah aja. Kalau yang lain tu nama apa, Azim ke Ya Azim, dia akan hilangkan alif lam tu. Bukan Azimu lah, Azimu. Ya Hayyu bukan Ya Hayyun. Ya Hayyu Ya Qayyum. Alif lam hilang, tapi tanwin tu tak ada. Dia satu baris je. Menunjukkan dia ketika seruan macam tu, cara kita seru. Tak alif lam dah. Itu kaedah bahasa Arab dalam pelafazan. Jadi Nabi sendiri pun disebut Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Nabi ada gunakan dan kita kata dalam surah Al-Baqarah, Al-Imran dan juga Taha ada nama berkenaan. So itu adalah kelebihan yang diletakkan dalam nama. Tapi ingat, bila orang yang suka sebut nama-nama tadi, kena doa lah. Dia gunakan untuk doa. Macam kita sebut Ya Hayyu Ya Qayyum, minta apa kita nak. Bukannya macam kita buat style apa, mentera, baca kan. Apa Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak. Bukan macam tu. Dan ada orang dia ajar, saya tak pasti. Sini dulu ada sebenarnya, mula-mula dulu. Bila hilang kot, dah buang dah. Dia baca ini untuk ini, untuk lembut hati baca ini, untuk sakit perut untuk ini. Dia semua ada. Mana Asmaul Husna tu dia agih-agihkan untuk pengertian macam tu. Sedangkan kalau kita memang betul, kita sebut nama dan panggil, seru Allah Ta'ala dengan nama berkenaan, kemudian minta apa kita nak, betul. Itu kaedah betul. Tapi kalau yang dia kata kita panggil, itu Nabi tak pernah ajar. Bahkan dalam hadis Nabi SAW atau doa para anbiya, semua sekali datang macam tu. Kan kita baca dalam contoh macam doa Ibrahim AS, saya sebut itu. Kan Ibrahim doa dengan Ismail. Kan dia kata, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kan? Betul kita Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mana dia akan sebut nama tu, dia sebut dalam masa yang sama, dia minta apa yang dia nak. Bukan main dia sebut nama aja. Kalau kita zikir untuk tasbih menyati Allah Ta'ala, itu lain. Macam subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar yang Nabi ajarkan
atau subhanallah azim, subhanallah hamdi, subhanallah azim, subhanallah azim, subhanallah hamdi. Itu actually yang Nabi ajarkan bentuk lafaz-lafaz tasbih dia. Jadi kita kata tasbih tadi untuk memuji Allah Taala saja. Untuk kita berdoa, Asmaul Husna bukan cara macam sebut panjang-panjang itu. Jadi kes macam orang saya tunjuk ada apa, kita panggil orang nama dia Ali, Ali, dia pun pandang apa? Ali. Janganlah panggil, sebutlah nak apa. Minta. Kita Allah Ta'ala macam tu juga. Sebab Nabi tunjukkan kaedah berdoa, Nabi sebut apa Nabi nak, dan Nabi sebut nama Allah Ta'ala tadi. Seru dengan nama berkenaan, maksud dia panggil dia dengan sebut dan minta apa kita nak. Bukan kita ya macam tu je. Salah faham baik. Yang seterusnya, yang itu yang terakhir daripada yang bentuk dua bentuk gabungan di antara dua surah tadi. Sesiapa yang menghafaz kedua-duanya dikirakan para sahabat ni hebat, sebagai orang yang hebat. Sesiapa yang menghafaz kedua-dua surah ini, Al-Baqarah dan Al-Imran, dikira di kalangan para sahabat sebagai seorang yang hebat. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulunya seseorang itu apabila dia menghafaz Al-Baqarah dan Al-Imran, seseorang itu apabila dia menghafaz Al-Baqarah dan Al-Imran, jadda fina, dia menjadi hebat di antara kami. Jadda dia besar Yang ni maksudnya menjadi besar di sisi kami. Orang tu menjadi hebat walaupun umur dia muda, walaupun dia tidaklah apa kita kata apa orang kata apa kelebihan yang lain, tapi bila hafal Baqarah dan Al-Imran, maka di sisi para sahabat itu adalah satu benda yang besar, hebat. Orang tu adalah kira hebat, dihormati kerana dia menghafal surah tersebut. Jelas? Ada soalan? Tak ada? Dah tepu belum? Tak tepu okay. Dia kadang ada tepu. Dia sini 30 minit je sebenarnya. Kan? Kita buat kadang-kadang separuh orang berceramah dan sebagainya, dia suka distract dengan cerita. Dia cerita lepas tu masuk info balik. Info tu cerita balik. Dia supaya apa? Selang-seli kan. Tapi kalau ustaz-ustaz yang tak erti nak bercerita panjang, masalah jugalah. Kan? Kata tak erti cerita ataupun tak ada jokes. Kan? Tak ada jokes. Orang suka jokes. Kita tak erti kadang. Baik. Yang ketiga, mana kita ambil pertama kelebihan Al-Baqarah saja. Kedua, Al-Baqarah dengan Al-Imran. Ketiga, Al-Baqarah bersama 7 yang panjang. 7 surah yang panjang yang dimaksudkan adalah 7 di awal Al-Baqarah Al-Quran tu. Actually dalam Quran kali dia ada bahagikan Quran ni, kita kata nampak besar, tapi para sahabat sendiri dia ada agih-agihkan. Agihkan dia kata dia ada atwal, sab'ah atwal, 7 yang panjang yang kita akan sebut ni. Kemudian ada Al-Mathani, Al-Ma'un, manakah bukan Ma'un, bukan Ain, Hamzah. Ini yang bilangan dia 100. Start daripada lepas Al-Baqarah, Taubah. Taubah apa? Taubah. Kejap. Surahnya hafal. Surahnya tak, aturan tak ingat. Yunus. Yunus. Mana dia? Okey. Yunus Hud lah. Yunus. Ya, Yunus sikit. Yunus. Start Yunus sampai yang dia ada beberapa surah ke atas tu dinamakan sebagai surah-surah yang Al-Ma'un, mana yang bilangan dia 100. Ma'un atau Ma'in 100. Kemudian lepas daripada itu surah Al-Mathani. Start daripada mana Al-Mathani? Itu qaf bawah tu, itu mufassal. Ya. Dia kurang 100 lah. Jumlah dia kurang 100. Tak ingat lah pula. Okay, sini dia pasal Al-Mufassal, Al-Mathani dengan Al-Ma'un ni hampir macam tengah. Sini first Al-Quran, sini ikut sini First Al-Quran 7 yang panjang. Kemudian lepas tu yang bilangan dia 100. Kemudian lepas tu Al-Mathani, yang sebelum surah Qaf sampai yang surah yang dalam surah-surah yang Syu'ara, Furqan, An-Naml, Qasas, Ankabut. Bukannya tu ada awal-awal sikit yang bilangan dia kurang daripada 100. Yang start daripada Yunus tu itu lebih 100 tu, 100 lebih. Sampai yang depan sikit yang kurang daripada 100 ayat. Okey. Tapi dia masih lagi panjang bukan mufassal panjang. Yang bismillah di antara dia tu tak adalah selang satu muka bismillah, tak ada. Okey, itu dipanggil sebagai Al-Mathani. Lepas macam surah Sajadah dan sebagainya, itu surah Al-Mathani. Okey, lepas daripada tu yang daripada Qaf sampai Nas dipanggil sebagai Al-Mufassal.
diasing-asingkan dengan bismillah banyak. Jadi actually yang itu aturan sebenarnya dalam Al-Quran Karim. Surah-surah Al-Quran 7 yang panjang, kemudian yang bilangan dia 100, kemudian yang diulang-ulang, okey, kemudian yang fasal yang terperinci ataupun yang diperincikan. Baik. Jadi dalam surah Al-Baqarah ni dia ada kelebihan bersama 7 yang panjang. 7 yang panjang tu masih 7 surah awal dan ia adalah surah-surah itu Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, asal ulang kan ada nota. Al-A'raf, Anfal bersama Taubah ataupun Yunus. Ikut pendapat pasal sini. Pasal ada sebagian pendapat menyatakan bahawa Taubah dengan Anfal tu satu surah. Satu surah straight. Satu surah. Sebab apa? Sebab itu yang dikatakan kenapa di antara Anfal dengan Taubah tidak ada bismillah. Kerana dia satu surah yang sama sebenarnya. Tapi ada yang kata tak diasingkan. Allah Ta'ala. Tapi yang pentingnya ada kata masuk sekali sampai Taubah, ada kata sampai Yunus terus. Itu kata surah panjang, surah-surah yang panjang dalam 7 yang panjang Al-Quran. Kerana Al-Baqarah 1, 2, 3, 4, 5. Ya? Tak masuk, tak dimasukkan itu. Tak masukkan. Jumlah tak masukkan itu. Baik, jadi dia kata kat sini dia letakkan pasal dia ni dia letak yang bilangan 7 ni 7 panjang Nabi yang namakan. Okey. Dia kata apa? Telah datang kelebihan surah 7 surah panjang ni daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW dalam sabda, "Man akhadha sab'al awal." Barang siapa mengambil 7 yang awal minal Quran, daripada Quran, fahuwa habrun. Sesiapa yang mengambil mengambil tu maksud dia hafal lah, bukan ambil kat kedai kita beli. Maksud dia ambil tu hafal lah. Ambil siapa yang mengambil 7 yang awal 7 yang awal tu daripada Al-Quran, maka dia adalah habrun, adalah pendeta. Actually gelaran pendeta ni actually gelaran bagi seorang yang kita alim berkenaan kitab. Dulu orang-orang Yahudi dia punya pendeta panggil ahbar. Kita pun Malaysia kan kita ada pendeta Za'bar. Sebab apa pendeta Za'bar? Saya terangkan dah sebenarnya, berkali-kali saya terangkan. Sebab bahasa Melayu dia susun. Tahu tak? Tak tahu. Dia kan kita dimakan, termakan. Okey kan dulu kan dulu ada kes pencapaian ada, kecapaian. Kan dulu jadi kes semua ahli bahasa ke tak ada. Okey, siapa yang mula susun kata tak ada? Kan ikutkan logik kita suka hati kita tambah kan? Tambah kan. Mana boleh tak boleh. Tapi antara yang mengusul ni adalah pendeta Za'bar. Dia dipanggil pendeta Za'bar sebab dia pandai sangat dengan bahasa Melayu. Jadi dia yang susun aturkan sistem grammar kita. Jadi dipanggil pendeta, bukan duduk dalam gua. Ya, ini masalah orang kita tak faham. Jadi kita kata pendeta ni adalah gelaran diberikan kepada seorang apabila dia lampau pandai berkenaan dengan satu ilmu. Bahkan gelaran tu dia diberi pada apa? Kepada Ibnu Abbas. Kan orang gelar Ibnu Abbas gelar Habr atau Habru hadil ummah, pendeta umat ini. Ibnu Abbas adalah pendeta umat ini pasal dia alim dengan ilmu kitab Allah Ta'ala. Penjelasan, bukan maksud dia alim tadi pandai terbang dengan Al-Quran dan sebagainya. Orang kita salah faham. Every time sebut beramal dengan Al-Quran atau ayat Quran ada orang ingatkan baca banyak kali. Macam ayat 1000 dinar. Beramal dengan dia macam mana? Ada orang kata baca banyak kali lah. Jawapan salah. Ayat 1000 dinar tadi beramal dengan kandungan dia. Kandungan dia apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Macam apa bertakwa Allah Ta'ala akan buka kelapangan kan untuk dia bersebarang masalah. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Allah Ta'ala beri rezeki pada dia dalam keadaan dia tak sangka-sangka. Dia nak rezeki tak sangka-sangka, tapi syarat dia apa? Takwa. Bukan maksud dia baca ayat tu gantung dalam rumah. Ni gantung ayat ni, alhamdulillah, insya-Allah kita katakan miskin. Kan? Sebab takwa, takwa itu yang penting. Faham tak? Sebab kenapa kalau orang tu dia tak takwa, kemudian Allah Ta'ala beri dia macam-macam. Perlu dia takut. He must be worried. Perlu dia takut. Kalau dia takwa, dia dapat dia syukur Allah Ta'ala, dia mesti lagi takut lagi. Maksud Allah Ta'ala sedang berikan dia sebagai ujian. Dan kalau dia kata orang tu sekiranya dia tak takwa tapi dapat macam-macam, maka bersedihlah. Sebab tu dia kata bersedih pasal Allah tak bagi dia, tak nak bagi dia rasa bimbang dan sebagainya. Bahaya. Kalau takwa ada, dapat benda dijanjikan, maka senyum dan juga syukur. Dan kalau dia kata sekiranya tak takwa, dapat benda macam-macam benda, jaga-jaga. Pasal itu adalah cara istidraj yang Allah Ta'ala beri pada dia. Baik. Jadi mana dia adalah pendeta? Dan pendeta dia kata adalah seorang yang berpengetahuan.
Dan itu adalah kerana banyaknya hukum-hukum dan juga syariat yang terdapat dalam kedua-dua surah tadi. Mana Al-Imran bermasuk sekali kan, dan 7 yang panjang tadi, kerana dalam surah-surah tersebut yang awal tadi kebanyakannya berkenaan dengan hukum hakam, halal haram, apa yang patut, apa yang tak patut dan sebagainya. Mana jalan manusia mencapai keredaan Allah Taala duduk kat situ. Kalau surah macam surah-surah Makiyah, yang surah-surah mufassal ataupun yang surah-surah yang turun di Makkah dahulu, Qaf sampai Nas contohnya kita ambil, kebanyakan surah-surah tersebut tajuk dia adalah pembinaan akidah. Pembinaan akidah, kepercayaan kepada Allah Taala. Yang surah yang depan ni berkenaan amal. Apa patut buat, apa jangan buat dan sebagainya. Jadi kita kata secara asalnya siapa-siapa yang tahu. Tadi banyak orang akan bertanya bukan masalah iman. Normally orang takkan tanya pasal benda dalaman, kayak kita perasaan. Tapi kalau segi amal, ini boleh, ini tak boleh sebagainya, maka orang yang boleh menjawab soalan ini adalah orang yang menghafal surah 7 tadi. Dan bahkan ayat-ayat hukum kebanyakan balik pada surah-surah tadi. Balik pada 7 surah yang panjang berkenaan. Jelas? Dia kata, dan Allah Ta'ala lebih mengetahui. Allah Ta'ala saja mengetahui. Tapi pasal, kenapa dia kata Wallahu a'lam kat situ? Allah Ta'ala lebih mengetahui. Sebab apa? Sebab ini adalah kesimpulan yang dikeluarkan sendiri oleh pengarang-pengarang buku kita, bukannya yang dikatakan oleh Nabi sendiri. Nabi cuma kata siapa hafal jadi pendeta. Maksudnya pendeta, orang yang alim dengan kitab. Itu kan maksud dia, apa benda ni yang Nabi maksudkan dengan maksud dalam tu ada hukum banyak. Nabi sebut macam tu je. Pasal kita kata di segi asasnya benda tu terpulang pada apa yang Nabi maksudkan. Yang pentingnya kita tahu siapa orang yang hafal Al-Baqarah, Al-Imran, dia termasuk di kalangan orang yang boleh dikira sebagai apa? Paling berpengetahuan dalam Islam. Jelas? Baik, telah datang daripada baginda SAW, bahawa baginda bersabda, telah datang daripada baginda SAW, bahawa baginda bersabda, U'titu makana Taurati as-sab'a. U'titu diberikan daku makana Taurat, sebagai gantian per Taurat, sebagai kedudukan semacam Taurat, as-sab'a, 7, itu 7 yang panjang. Wa u'titu makana Zabur, dan diberikan aku kedudukan Zabur, al-Ma'in. Itu apa surah-surah yang bilangan dia ayat dia 100. Wa u'titu makana al-Injil, dan diberikan aku kedudukan Injil, surah-surah yang al-Mathani, yang berulang-ulang. Itu surah yang kita kata bilangan jumlah surah tadi kurang daripada 100 ayat. Tapi tidaklah terlampau pendek sangat sampai dia sebelum surah Qaf, surah Qaf. Dan fuddil tu, dan dilebihkan aku bil mufassal, dengan yang terperinci. Itu yang kau sampai Nas tu. Itu yang dilebihkan Rasulullah SAW. Nabi sebut dalam hadis ni Jadi itu di antara kelebihan. Nabi kata aku diberikan 7 yang panjang sebagai ganti pada Taurat. Dan hukum hakam lah. Taurat sini dibaca hukum. Kalau kita perhatikan dalam orang-orang Kristian dia beramal sebenarnya dengan apa dalam Old Testament. Itu Taurat. Mana apa saja, walaupun kita kata telah dirosakkan oleh mereka, dalam tu masih ada kesan-kesan ajaran para anbiya. Ada sikit-sikit lagi. Itu bahkan mereka kenal Nabi SAW berdasar apa mereka baca dalam kitab berkenaan. Bahasa mereka sendiri kita kata putus dengan Musa hampir 1000 tahun. Orang Kristian 1000 tahun dengan Musa AS. Pasal antara Musa dengan Isa dalam 500 tahun. Musa dengan Isa dengan Muhammad dalam 500 tahun. Lingkungan 500 tahun. So jadi putus dalam 1000 tahun. Tapi mereka masih lagi ada kesan-kesan benda berkenaan. Faham Baik, jadi kita kata itulah berkenaan dengan kelebihan surah-surah, kelebihan suratul Baqarah, mana dengan dia secara bersendirian, dia dengan surah Al-Imran, dan juga surah Baqarah ni dengan surah yang panjang dan Al-Quran Karim. Jadi kita kata baginda SAW sendiri kata itu adalah kelebihan yang ada pada surah tersebut. So kita kita baca berkenaan kelebihan surah ni untuk memahami kedudukan dia dalam Al-Quran Karim. Setiap surah ada kelebihan dia yang mana Nabi sebut Tapi kalau Nabi tak sebut sekalipun, tetap ia adalah Al-Quran. Tapi yang pentingnya kita kat sini bila disebut kelebihan surah Al-Baqarah, maksudnya kita dapat advance sikit. Maksudnya kat sini ada kelebihan yang utama yang patut kita kejar. Mereka kalau suruh hafal semua Quran kita tak mampu, maka Al-Baqarah adalah benda pilihan kedua kita. Tak boleh hafal semua surah, kan? Pilihan kedua kita adalah apa? Al-Baqarah. Mana tak dapat hafal surah ni pun Al-Baqarah dah ambil. Faham? Tapi orang kita suka baca Al-Waqi'ah. Sebab apa? Kaya Mana tu? Surah kaya. Kalau bagi tahu kaya tu pergi hafal. Ni lepas sesan kubur tak nak, kan, jadikan peguam ke akhirat tak kisah. Lantakkan dia kata. Tak apa. Tapi kalau kaya pergi nak ambil. Ini masalah betul. Ini tak tahu kenapa. Semua yang materialistik. Kejar akhirat dahulu. Yang dunia ni kalau dia kata akhirat kita dapat cinta Allah Ta'ala pada kita, semua benda Allah Ta'ala mudahkan. Jadi kadang-kadang benda tu bila orang tu dapat cinta Allah Ta'ala, tak kisah pun masalah ada ke tidak. Kan, ada, tak ada, sama aja. Tapi kadang kata orang tu tak kejar yang betul, dia jadilah
kelam kabut berkenaan benda dunia je. Kerusingan dia pertama, dunia. Dia tak kisah akhirat. Sibuk berkenaan Imam Mahdi lah sebagainya, tapi tak lupa berkenaan kiamat diri dia. Kan sibuk berkenaan sekian-sekian Jadi benda kena jaga. Jadi bila Al-Baqarah ni, dia menjadi apa? Option kedua setelah mana Al-Quran seluruh tak boleh kan? Option kedua kita adalah apa? Al-Baqarah. Faham? Nampak dalam kita, aku nak hafal ni je. Kejar yang tu dulu. Faham? Jelas? Ada soalan? Tak ada. Kita ada Al-Mulk untuk memelihara kita dari siksa kubur. Tapi ada benda lain, tapi dia tak kejar kita sampai akhirat nanti. Kerana untuk sampai akhirat tu dia peguam kita, ada surah Al-Baqarah. Itu dia kata ambil dia berkat. Ada keberkatan besar dalam mempelajari surah Al-Baqarah. Ambil lah. Dia tu kita ada option kecil-kecil. Kecil yang ini ada kecil dan sebagainya. Yang ini yang besar. So ambil besar dulu. Yang actually Al-Mulk sekejap je. Banyak orang hafal surah Al-Mulk. Kan? Tak kubur je. Lepas bangun mahsyar kan macam mana pula? Kan? Saya lepas kubur dah Alhamdulillah. Janganlah macam tu. Ambil lah sampai hujung sekali kan? Ini masalah. Dia lepas kubur je. Yang lain pun kena. Baik. Ini ada pemberitahuan Kejap lagi insyaAllah kita akan ada ceramah Yang kejap lagi insyaAllah Dr. Usam Rajab daripada Kuwait yang kini menetap di Dimashq, Syria. Graduan Syariah daripada Universiti Islam Madinah, memegang Master PhD Islamic Studies daripada Universiti California. Ceramah tapi bahasa Inggeris lah. Ceramah dia kejap lagi pukul 11 suku. Tajuk dia I want to be a devoted slave of Allah. 10 pointers dia akan terangkan. Dan insyaAllah besok hari 10 Mac kan, Dr. Abdul Basit Somad pukul 10.45 pagi, Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dan kemudian pada pukul 3 petang insyaAllah seorang pendakwah Ahmad Muaid daripada Mesir, tapi dia sekarang ni menetap di USA, giat berdakwah sejak tahun 80-an. Ceramah dia bertajuk What Jihad Fisabilillah Means. What Jihad Fisabilillah Means Jadi kita kata siapa yang ada masa kosong, hari ni dah kosong ni kan, tak ada benda kan, tak ada benda yang penting, tunggu dan juga pergi masuk kelas dengan ceramah insyaAllah. Hari seminggu dah bukan kan. Baik, waktu kemudian hari Ahad tak ada benda pun kan, datang untuk pukul 3 dan juga pukul 10.45 pagi. Jelas daripada kosong datang, isi masa kosong dengan belajar. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.